Saudara-saudara, saudari-saudari setanah air, pada umat Islam, Assalamualaikum dan selamat berbuka. Ada yang punting tarawih tapi tak apa, sekejap lagi sembahyang ya, jangan lupa. Pada yang lain, selamat sejahtera. Kemarin apabila Goh Meng Seng menyuruh saya ataupun menggerakkan hati saya supaya bersama-sama dengan Tan Kin Lian, saya kata kepada beliau, sabarlah, saya nak perhatikan calon-calon yang lain dahulu. Saya nak bersikap adil, saya nak bersikap sama rata, saya nak perhatikan mana-mana calon lain dahulu. Kemudian saya ikut. Bukan saya tak buat atau lakukan apa yang telah saya katakan kepada beliau. Saya ikut Tan Cheng Bock, saya perhatikan Tony Tan, saya awasi Tan Jise. Kemudian sebelum hari nomination day kemarin, tergerak hati saya, bukan kerana Goh Meng Seng, kerana hati saya telah digerakkan sekali lagi untuk bersama-sama dengan Tan Kin Lian. Kenapa? Kita mesti berlaku adil, kita mesti sama rata. Jangan taksub kepada seseorang pemimpin, jangan taksub kepada seseorang sahaja. Kita mesti dengar apa yang lain-lain bualkan, apa yang lain-lain calon cakapkan. Tony Tan nak cakap apa, kita dengarkan. Tan Cheng Bock nak bual apa, kita dengarkan. Yang Tan Jise pula, dia nak apa yang dia nak katakan, kita dengarkan juga. Dan kita dengarkan sekali Tan Kin Lian. Dalam keempat-empat ini, tanya pada diri anda sendiri, daripada empat-empat orang ini, siapa yang layak menjadi presiden kita? Tan Kin Lian. Antara kelima ciri beliau, iaitu jujur, hendak berlaku adil, mempunyai pendekatan yang positif, berani dan hendak berkhidmat kepada masyarakat. Salah satu yang tersemat di hati saya ini adalah sifat keberaniannya. Saya di sini mengatakan ia adalah sifat dan bukan sikap, kerana sikap boleh diubah-ubah mengikut masa. Orang yang berani, cocok sikit tak takut, kena sikit tak takut. Tapi Tan Kin Lian bersifat berani, dan sifat ini tak akan diubah. Macam sifat saya juga. Awak kasihlah berapa ribu awak nak, berapa juta awak nak, apa nak kasih perempuan, nak kasih apa segalanya, saya tak nak. Hati saya pada Singapura. Begitu juga Tan Kin Lian, hati beliau pada Singapura. Dan seorang presiden yang mengemukakan dirinya sebagai suara rakyat, mestilah seseorang yang sanggup mendengar. Ya, kalau kita nak jadi suara, kita tak nak jadi suara-suara sumbang, kita nak jadi suara rakyat. Dan kenapa saya rasakan Tan Kin Lian inilah sebaik-baiknya, semolek-moleknya suara rakyat? Kerana dia mendengar. For somebody who want to be your voice, you have to listen. Jadi Tan Kin Lian ini mendengar, dan beliau ingin menubuhkan majlis personal presiden, majlis pribadi presiden. Apa kebenda majlis ni? Beliau dah ada CPA, Council of Presidential Advisors. Ini yang atas-atasan. Tapi beliau juga tahu beliau adalah presiden Singapura. Beliau tak boleh dengar saja orang-orang yang di atas, di bawah juga beliau mesti dengar. Dan inilah yang akan beliau lakukan. Kita harus tahu, kita ada tangan kanan, kita ada tangan kiri. Kalau tangan kanan berkata begini, tangan kiri pun kita mesti dengar. Inilah yang saya rasakan suara rakyat. Orang yang berani mendengar. Somebody who is willing, somebody is brave to listen to you people. Okay, for those of you who actually do not know what I'm talking about, but you can feel
how honest I am in trying to support Tan Kin Lian. Because for those who have seen me around with other presidential candidates, they have seen my picture, video elsewhere. It's because I want to try. I want to see what the other candidates are doing. I want to be with them. A president is not alone. Tan Kin Lian will not be alone. He will have our backing. Ada calon-calon yang dikatakan berpuluh-puluh tahun berpengalaman ini. Sebagai menteri lah, sebagai AP lah. Peduli apa kita? Masanya telah berubah. Kita tak perlukan orang-orang macam ni lagi. Kita perlukan perubahan. Kita perlu pandang ke hadapan. We cannot sleep in history. We must go forward. Tan Kin Lian ni bukan calang-calang orangnya. Ya, beliau dah 30 tahun bersama NTUC Income, di jawatan yang tinggi. Bukan itu saja, beliau juga merupakan pengurusi sebuah lembaga di peringkat antarabangsa. Apa lagi yang kita nak? Semua ada pada Tan Kin Lian. Dan lagi satu, Tan Kin Lian tidak pernah bertanding dalam sebarang-barang pilihan raya. Tak pernah menjadi calon. Inilah pertama kali beliau menjadi calon. Yang kalau kita hendak seorang calon itu benar-benar menikmati suasana pilihan raya itu, kita masukkan Tan Kin Lian ke dalam istana. Dalam hal ini, saya rasa Tan Kin Lian memang orangnya. Pasal beliau akan memastikan yang beliau ni tidak terkeluar daripada dirinya sebagai presiden. Ya, presiden itu termaktub di dalam perlembagaan tentang tugas-tugas beliau, kuasa-kuasa beliau. Antara kuasa-kuasa beliau ialah menasihatkan ataupun merestui pelantikan jawatan-jawatan penting pemerintah. Antara jawatan-jawatan penting pemerintah ini ialah tentang menteri-menteri kabinet dan juga tentang jeneral-jeneral, tentang ketua turus tentera, tentera darat, tentera laut, tentera langit. Ini adalah di dalam bidang kuasa seorang presiden dan diharap-harapkan Tan Kin Lian kita jadi presiden. Bila dia jadi presiden, kita orang-orang Melayu ni ialah kalau kita tak minta, tak dapat. Dah masanya untuk kita minta. Kita nak cakap kepada Encik Tan Kin Lian, kalau jeneral tu tak ada Melayu ke? Yelah, kemarin ada Melayu, ada orang Islam, tapi dah bersara dah, ya, dah lepas 2 tahun dah bersara. Jadi kita tak nampak lagi jeneral Melayu ni. Jadi kita nak berbisik, bercakap dengan presiden baru kita ni di mana, jadi adakanlah satu jeneral Melayu. Kalau tak satu pun 2 lah kan. Begitu juga dengan menteri kabinet. Menteri kabinet, sepanjang umur saya hidup ni, belum mati lagi, satu tu ajalah. Satu saja dalam setiap masa. Kita nakkan 2 lah. Apa salahnya 2? Kalau tak pun 3. Apa salah ibu mengandung ke? Mak bapak saya tak salah mengandungkan saya. Apa salah Melayu diberi penghormatan, diberi opportunity, ya, untuk adakan 2 menteri. Bukan, belum tahu lagi menteri ini melakukan sesuatu yang lebih baik lagi kepada negara kita ini. Saudara-saudari, kita mesti ingat, kita jangan lupa tentang janji Tan Kin Lian untuk mendermakan separuh ataupun sekurang-kurangnya separuh daripada gaji beliau. Ada presiden yang calon-calon presiden yang lain yang berani katakan begitu. Tan Kin Lian berani. Dan dia adalah yang pertama sekali mengatakan demikian. Kalau yang lain-lain nak saing dengan beliau mengatakan, oh kami pun tak nak duit banyak-banyak, itu semua tipu. Ini Tan Kin Lian yang pertama, utama, berani mengatakan demikian. Bagi seseorang yang berani, dan kita berani untuk perubahan, kita undi Tan Kin Lian.